Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi dalam program Ikhlas STPM GPN Kelantan. Saya Cikgu Abdul Aziz bin Ismail dari SMK Seri Gunung Bacok Kelantan. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah yang Esa untuk memberi kefahaman kepada para pelajar sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillah, insyaallah pada hari ini saya akan berkongsi dengan para pelajar sekalian satu tajuk penting pengajian perniagaan tingkatan 6 bagi semester 3. Semoga dengan perkongsian ini diharapkan para pelajar akan mendapatkan manfaat dan seterusnya membantu pelajar menjawab soalan pengajian perniagaan dengan baik dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang. Baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian, tajuk yang saya pilih ialah strategi memasuki perniagaan antarabangsa. Tajuk ini merupakan tajuk yang penting dalam bab 3 semester 3, iaitu bab 3, iaitu tajuk perniagaan antarabangsa. Untuk makluman pelajar yang dikasihi sekalian, tajuk ini merupakan tajuk yang popular dalam STPM kerana mempunyai fakta yang banyak, iaitu sebanyak 8 fakta. Dan semua fakta yang berada dalam tajuk ini merupakan fakta yang sudah diberi dalam sukatan pelajaran. Para pelajar sekalian, untuk perbincangan ini saya khususkan bagi menjawab soalan esei, itu soalan 12 dan 13 soalan STPM, bagi soalan STPM. Bagi menjawab soalan esei, jawapan calon hendaklah mempunyai fakta, huraian fakta dan contoh. Sebagai ulang kaji untuk pelajar sekalian, adakah pelajar tahu apakah itu fakta? Fakta ialah merupakan isi utama yang mesti ada dalam jawapan calon. Dan fakta bagi mata pelajaran pengajian perniagaan terbagi pada 2, iaitu fakta khusus dan fakta umum. Pelajar tahu apa itu fakta khusus dan fakta umum? Ya, saya rasa kebanyakan pelajar mungkin sudah tahu fakta khusus dan fakta umum. Biasanya bagi guru yang memeriksa kertas bagi mata pelajaran pengajian perniagaan, biasanya sudah mahir dengan perkara ini. Dan biasanya bagi pelajar yang sudah menduduki peperiksaan semester 1, semester 2 juga sudah pun boleh menerima dan sudah biasa dengan fakta ini. Untuk makluman pelajar, fakta khusus ialah fakta yang telah diberi dalam sukatan mata pelajaran pengajian perniagaan. Sebenarnya fakta khusus ini tidak pun dijelaskan dalam sukatan pelajaran, tapi digunakan istilah ini apabila kita memeriksa kertas. Jadi apabila soalan melibatkan fakta khusus, calon mesti menjawab mengikut fakta yang sudah diberikan dalam sukatan. Sebarang kesalahan fakta ini boleh menyebabkan calon mendapat kosong markah. Manakala fakta umum pula ialah fakta yang tidak diberi dalam sukatan tapi terdapat secara popular dalam buku rujukan. Kita dapati hasil daripada pemeriksaan, maka Majlis Peperiksaan Malaysia telah menggunakan kategori fakta umum ini secara popular bermula soalan tahun lepas, tahun 2019. Jadi kedua-dua kategori fakta ini calon wajib menghafal dan menguasainya.
Di sini saya juga ingin berkongsi dengan para pelajar sekalian untuk menulis huraian fakta dan contoh. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru pengajian perniagaan, saya dapati para pelajar saya memang bermasalah untuk menulis huraian fakta dan contoh. Disebab itulah markah untuk pengajian perniagaan bagi sekolah saya agak tidak memuaskan. Bagi menulis huraian fakta, para pelajar boleh memberi takrif kepada fakta atau memberi perkataan yang sinonim dengan fakta, perkataan yang seerti dengan fakta. Biasanya takrif melibatkan fakta yang melibatkan konsep. Takrif perkataan yang sinonim biasanya berkaitan dengan fakta-fakta yang terlibat dengan proses, soalan-soalan proses. Dan untuk makluman pelajar, pelajar tidak dibenarkan menulis semula, menulis kembali fakta dalam huraian fakta. Sekiranya pelajar menulis semula fakta dalam huraian fakta, maka jawapan calon tidak akan diterima. Di sini juga saya ingin berkongsi untuk menulis contoh bagi jawapan, untuk menulis contoh. Saya dapati memang pelajar bermasalah untuk menulis contoh. Bagi jawapan esei panjang, esei itu soalan 12 dan 13, contoh merupakan elemen yang penting dalam jawapan. Sekiranya pelajar tidak dapat membuat contoh yang baik, maka pelajar akan kehilangan banyak markah. Saya ingin berkongsikan dengan pelajar supaya menggunakan formula SA. S ialah siapa. A ialah apa. S ialah siapa, iaitu watak yang akan kita gunakan dalam contoh nanti. A ialah apa, merujuk kepada ciri terpenting dalam huraian fakta. Dan bagi tajuk ini, tajuk strategi memasuki pasaran antarabangsa, saya memilih watak ialah syarikat. Sekarang kita lihat fakta-fakta tajuk ini. Fakta-fakta tersebut ialah terdapat sebanyak 8 fakta. Satu ialah import. Kedua ialah ekspor. Ketiga, strategi memasuki pasaran antarabangsa yang boleh dilakukan oleh syarikat ialah kontrak pengeluaran. Keempat, pelesenan. Kelima, melakukan franchise, itu perniagaan yang popular pada masa kini dan mudah diuruskan. Yang keenam, urus usaha sama. Yang ketujuh, subsidiary. Dan yang akhirnya 8, operasi serah kunci. Sekarang, anak-anak pelajar sekalian, kita akan membincangkan semuanya dalam bagi setiap fakta, iaitu fakta, huraian fakta dan contoh. Untuk menjawab soalan esei, calon biasanya dikehendaki menulis satu huraian fakta dan satu contoh. Walaupun di sini saya memberi 2 huraian fakta. Yang pertama ialah strategi memasuki perniagaan antarabangsa ialah import. Import merujuk kepada aktiviti perniagaan yang membabitkan pembelian produk ataupun perkhidmatan dari negara luar. Biasanya import akan berlaku apabila negara yang mengalami kekurangan sesuatu produk atau perkhidmatan, maka negara tersebut akan membeli ataupun mengimport daripada negara luar. Sebagai contoh, saya memilih produk kereta Mercedes-Benz, kereta yang popular ketika ini dan penuh kontroversi. Contohnya, Syarikat Kereta Malaysia mengimport kereta Mercedes-Benz dari negara Jerman. Sebab Malaysia tidak keluarkan kereta ini,
Jadi atas keperluan rakyat Malaysia, syarikat kereta telah mengimport daripada negara Jerman. Jadi di sini saya sertakan kepada para pelajar kereta yang mewah, yang menjadi semua yang dapat memenuhi cita rasa rakyat Malaysia, yang boleh menjadi keinginan. Fakta yang kedua ialah ekspor. Ekspor merujuk kepada penghasilan produk sebuah negara untuk dijual ke luar negara. Kalau import, kita beli produk daripada negara luar. Sekarang ni ekspor, kita jual produk dalam negara ke luar negara. Dan biasanya ekspor akan berlaku apabila sesebuah negara mengeluarkan produk itu secara berlebihan. Jadi apabila berlebihan, apabila pasaran dalam negara sudah tepu, kita akan ekspor produk ini ke luar negara. Secara tak langsung, syarikat itu akan terlibat dengan perniagaan antarabangsa. Contohnya, syarikat minyak sawit Malaysia telah mengekspor minyak sawit ke negara India. Syarikat minyak sawit adalah produk minyak sawit Malaysia merupakan produk keluaran utama yang agak besar sumbangannya kepada pendapatan Malaysia. Okey, kontrak pengeluaran. Yang ketiga ialah kontrak pengeluaran. Kontrak pengeluaran bermaksud syarikat pengeluar akan membenarkan sesebuah syarikat tempatan untuk mengeluarkan produk berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Bermakna dalam kontrak pengeluaran ada dua pihak yang terlibat, iaitu syarikat pengeluar dan syarikat tempatan. Syarikat pengeluar biasanya dia akan memberi kontrak. Dia tidak membuat produk tu, yang buat produk ialah syarikat tempatan. Jadi apabila syarikat tempatan membuat produk syarikat pengeluar asing, syarikat antarabangsa, jadi syarikat ini secara tidak langsung sudah memasuki pasaran antarabangsa, perniagaan antarabangsa melalui kontrak pengeluaran. Jadi akan berlaku kontrak, akan berlaku perjanjian untuk ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Syarikat pengeluar akan mengenakan bayaran berlandaskan bilangan ataupun saiz pengeluaran yang dikeluarkan oleh syarikat tempatan yang dilantik. Contohnya, bagi kontrak pengeluaran, syarikat Nike yang beroperasi di Amerika Syarikat telah mengikat kontrak dengan beberapa kilang sekitar Asia Tenggara untuk mengeluarkan kasut dan pakaian sukan syarikat tersebut. Jadi kalau kita lihat, memang jenama syarikat Nike ni, kasut Nike ni memang popular. Sebenarnya dia tidak dibuat di Amerika Syarikat. Dia dibuat oleh negara-negara di sekitar kita ni, Asia Tenggara. Okey, seterusnya fakta yang keempat ialah pelesenan. Pelesenan ialah satu perjanjian antara pemegang lesen dengan penerima lesen. Antara dua pihak, pemegang lesen dengan penerima lesen, bagi membolehkan penerima lesen berhak terhadap proses pengeluaran cap dagang, paten, kepunyaan pemegang lesen. Itu pelesenan. Jadi pelesenan ini satu perjanjian antara pemegang lesen. Biasanya pemegang lesen ini berada di luar negara, negara asing. Jadi apabila syarikat tempatan nak masuk pasaran antarabangsa, kita sebagai penerima lesen kena buat perjanjian dengan pemegang lesen syarikat antarabangsa. Apabila kita buat perjanjian, kita akan dapat hak proses pengeluaran. Kita boleh membuat produk tu. Ada hak untuk memperoleh cak dagang pemegang lesen. Dan imbuhannya kepada pembayar lesen, penerima lesen mestilah membayar royalti. Sebab pemegang lesen sudah memberi hak kepada
terhadap proses pengeluaran. Jadi penerima lesen terpaksa membayar royalti ataupun yuran kepada pemegang lesen. Contohnya syarikat popular yang menggunakan pendekatan pelesenan ialah syarikat Coca-Cola yang berpusat di Amerika Syarikat, di mana syarikat ini telah memberi lesen kepada beberapa syarikat di Asia Tenggara, termasuklah di negara Malaysia, untuk mengeluarkan dan memasarkan produk syarikat Coca-Cola. Jadi bersama-sama ini, cikgu sertakan produk-produk syarikat Coca-Cola yang berada di pasaran. Yang kelima ialah franchise. Franchise ialah bentuk perniagaan yang popular dan mudah diceburi oleh pihak-pihak yang mempunyai modal yang besar. Jadi, apa maksud franchise? Franchise ialah satu perniagaan, semuanya perniagaan. Perniagaan di mana franchisor. Ingat dua pihak dah tadi. Kalau kontrak pengeluaran ialah pengeluar asing dengan pengeluar tempatan, syarikat pengeluar asing dengan syarikat pengeluar tempatan. Kalaulah pelesenan, pemegang lesen dengan penerima lesen. Franchise, franchisor dengan franchisee. Di mana franchisor asing, syarikat franchisor asing, syarikat induk memberi kebenaran dan hak. Ya, macam sepertilah juga dengan pelesenan tadi. Memberi kebenaran dan hak seperti nama perniagaan, cok dagangan kepada franchisee tempatan untuk menjalankan perniagaan mengikut peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh franchisor. Jadi, franchisee dapat mengeluarkan produk. Apa yang dapat kepada franchisor? Franchisee kena bayar royalty, membayar royalty dan yuran tertentu kepada syarikat induk. Jadi kalau kita lihat royalty ini agak besar. Jadi cikgu memilih contoh syarikat Mary Brown. Syarikat Mary Brown ni merupakan syarikat makanan segera halal. Jadi dia syarikat ini, contohnya syarikat Mary Brown di Malaysia telah memberi kebenaran kepada franchisee di China untuk terlibat dalam perniagaan restoran makanan segera halal. Jadi franchisee perlu membayar RM80,000 sebagai yuran. Jadi besar. Sebab itulah franchise biasanya diamalkan oleh pihak yang punya modal yang besar. Dan akan membayar juga royalty sebanyak 4%. Ini contoh bagi syarikat Mary Brown. Bersama ini, saya sertakan contoh gambar Mary Brown, restoran Mary Brown yang popular di Malaysia. Seterusnya, fakta yang keenam ialah usaha sama. Usaha sama. Usaha sama, huraian fakta dia ialah merujuk kepada dua atau lebih perniagaan. Dua atau lebih perniagaan. Mungkin 3, mungkin 4, asalkan lebih daripada 1. Akan berlakulah usaha sama di mana perniagaan tersebut bergabung. Bergabung bagi bersama-sama menembusi pasaran antarabangsa dengan membentuk entiti perniagaan baru. Gabungan ini biasanya, usaha sama ini biasanya dibuat untuk memperolehi pengetahuan rakyat kongsi tentang persaingan, budaya dan sistem politik. Dan perniagaan ini, bentuk perniagaan ini untuk memasuki pasaran antarabangsa, usaha sama ini popular. Sebab apabila adanya usaha sama, pengetahuan lebih luas, modal lebih besar, jadi perniagaan mudah berkembang. Contoh yang cikgu ingin kemukakan di sini ialah syarikat Petronas dari Malaysia. Syarikat Petronas dari Malaysia telah memasuki pasaran antarabangsa dengan bekerjasama dengan syarikat PTT Thailand dalam perniagaan gas. Kalau kita lihat gambar yang begitu gah, itu gambar industri gas yang dimiliki oleh Petronas dan
Thailand. Fakta yang ketujuh, untuk strategi memasuki pasaran antarabangsa ialah melalui subsidiari. Subsidiari merujuk kepada operasi syarikat tempatan yang dimiliki penuh dan dikawal oleh syarikat asing. Jadi, subsidiari ini ialah operasi tempatan ataupun syarikat tempatan tapi dimiliki oleh syarikat asing. Bagaimana dia dimiliki oleh syarikat asing? Bagaimana sesuatu syarikat itu nak menjalankan perniagaan subsidiari, iaitu melalui pelaburan langsung. Jadi sebuah syarikat boleh memasuki PAB, perniagaan antarabangsa, iaitu melalui membuat pelaburan langsung dengan melabur bagi membina, membuka syarikat baru di luar negara. Ataupun boleh suatu syarikat tempatan ataupun syarikat asing boleh mempunyai subsidiari dengan membeli equity bagi syarikat sedia ada. Contohnya yang saya pilih ialah syarikat Petronas dari Malaysia telah membuat pelaburan langsung melalui pembukaan cawangan di Kanada dalam pengeluaran gas. Jadi kalau kita tengok gambar yang begitu gah yang dimiliki oleh Petronas. Para pelajar sekalian, kita sudah sampai kepada fakta yang terakhir, iaitu operasi serah kunci. Ini merupakan fakta yang terakhir untuk strategi memasuki pasaran antarabangsa. Apa maksud operasi serah kunci para pelajar sekalian? Operasi serah kunci bermaksud sebuah syarikat mereka bentuk, membina dan menyiapkan sesuatu kemudahan di negara asing. Tu serah kunci. Jadi ada syarikat asing ataupun syarikat tempatan. Dia mereka bentuk dan membina sesuatu kemudahan di negara asing dan dia latih pekerja negara tersebut. Selepas itu, negara tersebut akan mengambil alih operasi kemudahan yang dibina. Dan projek yang telah siap untuk beroperasi biasanya akan diserahkan kepada pembeli. Bukan biasalah, dia akan serahkan kepada negara pembeli. Jadi biasanya projek-projek yang terlibat dengan operasi serah kunci ini ialah projek-projek yang punya kos yang tinggi. Seperti membina lebuh raya, membina lapangan terbang. Dan contoh yang saya berikan di sini itu syarikat pembinaan dari negara Jepun telah bersetuju untuk membina lebuh raya di Malaysia. Jadi apabila siap, lebuh raya akan diserahkan kepada kerajaan Malaysia. Jadi dalam contoh kita kena beritahu biasanya operasi serah kunci ini melibatkan syarikat pembinaan. Kena jelaskan syarikat pembinaan. Jadi para pelajar sekalian, saya rasa setakat ini sahajalah perkongsian saya bersama para pelajar sekalian untuk tajuk semester 3 bagi strategi memasuki pasaran antarabangsa. Jadi sebelum berakhir, saya ingin memberi kerja rumah kepada pelajar-pelajar sekalian. Di mana soalan ini biasanya soalan bab ini biasanya akan keluar dalam bentuk soalan esei panjang ataupun boleh keluar untuk soalan esei pendek, soalan konsep dan pernah keluar untuk soalan kes. Jadi soalan yang saya akan berikan ialah jelaskan. Para pelajar boleh salin dan boleh buat latihan sendiri di rumah. Jelaskan 5 kaedah, 5 cara syarikat Malaysia ingin memasuki pasaran antarabangsa. Jadi markah dia ialah
20 ialah 18. Jadi minta maaf, markah dia ialah soalan dia semula, soalan jelaskan 6 kaedah untuk memasuki pasaran antarabangsa. Jadi calon dikehendaki memberi 6 fakta, 6 huraian fakta dan 6 contoh. Jadi saya rasa dengan memberi soalan tadi, semoga calon STPM terutama semester 3 dapat membuat latihan tersebut dan mana-mana latihan supaya anda semua dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik dan insya-Allah akan dapat keputusan yang cemerlang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.